Dengan izin Tuan Hakim, mohon dipanggil semula pengadu iaitu Puan Zurianti Sudin. Okay. Okey, kan? Dengan izin Tuan Hakim, saya teruskan Tuan Hakim. Teruskan. Puan, saya refresh balik di mana peringkat yang terakhir kita berhenti sebentar tadi. Saya ada bertanyakan siapa Ina ini, iaitu adik angkat kepada Siti Bainon. Dan dia jarang berada di rumah, dia adalah orang dewasa di sana. Betul. Betul. Okay. Dan dia hanya balik ke kondok itu jarang-jarang. Betul. Dan Puan juga ada kata ada kalanya Siti Bainon akan hubungi Puan untuk buat parti anak-anak dan ada kalanya anak-anak Puan pun tidur di kondok tersebut. Betul. Sekiranya saya menunjukkan tempat yang telah Puan huraikan, boleh Puan camkan? Boleh. Memandangkan saksi ini bukanlah saksi yang membuat dokumen ini, saya pohon untuk tandakan sebagai ID dahulu, Tuan Hakim. Dengan izin mahkamah, boleh tak kita tandakan laporan polis tersebut terlebih dahulu? Saya. Laporan polis belum tanda lagi. Pihak pendakwan bercadang untuk menandakan laporan polis sebentar lagi setelah kami go through all the faktor-faktor yang ada dalam laporan polis tersebut, Tuan Hakim. Ataupun Tuan Hakim arahkan untuk tandakan sekarang pun boleh juga. Kita nak bagi sequence nombor yang Okey, baik. Ikut kronologi. Dengan izin Tuan Hakim, memandangkan dia adalah maker kepada laporan polis ini, pohon agar ditandakan sebagai P3. Exhibit P3 Ya, saya. Okey. Sebab sebelum ini pertuduhan pertama adalah P1, Baik. pertuduhan kedua P2. Tandakan sebagai exhibit P3. Kemudian nak tandakan sebagai ID Ya, ID. pun Gambar tandakan tempat kejadian. gambar-gambar tempat kejadian Sebagai ID yang mempunyai 35 gambar. Dan saya juga pohon arahan untuk menandakan A hingga Z ataupun mengikut nombor 1 hingga 35. kita tandakan sebagai ID 3, ID 4. ID 4, 1 hingga 35. 35 senang nak rujuk 1 hingga 35. Baik Tuan Hakim. ID 4, 1 hingga 35 Ya, saya Tuan Hakim. Okey, teruskan. Senang. Pohon rujuk kepada saksi ini Tuan Hakim. Okey, teruskan. Puan, sila lihat gambar-gambar yang berada di hadapan Puan. Boleh Puan jelaskan gambar-gambar yang berkenaan yang telah Puan nyatakan sebentar tadi. Okey, gambar pertama adalah signboard Irama Wangsa. Yang kita akan nampak sejurus kita berada di pekarangan hadapan kondominium tersebut. Gambar kedua adalah pondok pengawal yang kita akan lalui untuk masuk ke dalam kondo tersebut. Di muka surat kedua, gambar ketiga adalah gambar lobi blok B, blok di mana tempat unit tersebut berada. Gambar keempat adalah gambar lift tingkat 17 di mana paras unit kondo ini berada. Gambar kelima di hadapan pekarangan atau gate depan rumah dan ada nombor unit di situ. Di dalam gambar keenam
yang tertera 17-02, nombor unit dan rumah yang saya letak dalam report polis saya lah. Gambar seterusnya, gambar ruang tamu, di mana ada meja makan dahulu dan ruang tamu bersama kursi berdekatan dengan balkoni. Kemudian gambar ruang dapur yang tak berapa besar, yang ada kiri dan kanan koridor, dan di hujungnya adalah bilik laundry, bilik untuk buat laundry, dan juga bilik yang saya tahu bilik store lah. Gambar seterusnya lebih detail dengan dalam pintu masuk laundry dan ruang laundry yang ada cecair pencuci baju dan stok-stok peralatan masak seperti minyak masak semualah. Gambar seterusnya adalah Berapa tu? Kira tak? okey. 9 dan 10. Okey, 9. gambar 9 Muka dan surat 10. Muka surat 6. Okey. Tempat rak-rak, tapi memang saya Sebentar. Sekejap. Saya nak kena tulis nombor tu Puan. Kalau tidak saya kena refer kepada muka surat Okey. yang tertera dekat atas ni. Kita dah tanda sebagai nombor, senang rujuk nombor. Minta saya tandakan dulu Puan. Baik. Tanda. Kita berhenti tadi pada muka surat 6, iaitu nombor gambar 11 dan 12. Nombor 11, tempat bekas pemanas air yang diletakkan dan tempat beras dan barang-barang dapur. Nombor 12, ruang masuk ke bilik tidur, laluan ruang masuk ke bilik tidur. Nombor 13, pintu masuk bilik tidur pertama, iaitu bilik tidur yang menempatkan Aida Balkis Yasmin Jiwa
jiwa. Nombor 14, pintu masuk bilik tidur mangsa dan saksi. Setahu saya Bella mula-mula je pindah di sini, tidur dalam bilik. Selepas selepas itu dia diarahkan tidur di laundry room. Nombor 15, katil mangsa dan saksi, yang mana dua katil dirapatkan dan bahagian katil sangat rapat kepada bahagian tingkap di belah kanan. Ruang bilik, pintu nombor 16. Nombor 17, gambar katil dari pandangan dalam bilik. Nombor 18, ruang hadapan katil yang ada almari-almari lah. Nombor 19, pintu masuk bilik utama yang Siti Bainun duduk dan tidur bersama Ina, Aryan dan Tulus. Nombor 20, baby cot dalam tu, setahu saya yang diletakkan di dalam baby cot adalah Aryan atau Tulus. Dan baby cot diletakkan dan katil dekat sangat dengan tingkap, yang mana kalau kita tahu, setahu saya kanak-kanak agak terdedah kepada bahaya lah kalau katil ni dan dan baby cot letak berdekatan tingkap. Nombor 21, katil suspek dengan baby cot sekali lagi, yang sangat dia punya ciri-ciri keselamatan tu memang zero. Mana-mana budak pun, especially Bella yang syndrome Down. Dengan izin mahkamah, saya pohon saksi berhenti memberikan opinion, just factual on the picture sahaja. Nombor 22, Sekejap ya. Puan explain saja dulu gambar-gambar tersebut ya. okey. Okay. Explainkan ya gambar-gambar tersebut ya. Nombor 22, ruang tepi katil dan almari wardrobe. Nombor 23, ruang dari pandangan dalam bilik yang ada TV menghadap ke katil. 24, pintu masuk tandas dari dalam bilik. 25, tandas yang di dalam bilik Siti Bainun. 26, pintu masuk bilik tidur Mariam yang berumur 3 tahun. Dia tidur berseorangan dalam bilik ni dan juga jadi bilik mainan. 27, bilik tidur Mariam. Nombor 28, ruang mainan yang di sebelahnya dan juga tempat simpanan baju-baju Mariam. 29, sudut pandangan dari sebelah dalam lah bilik Mariam yang ada permainan Mariam, meja dan kerusi. Nombor 30, tempat penyimpanan baju-baju Mariam. 31, balkoni yang menghadap ke arah swimming pool yang tiada grill. 32, ruang di dalam balkoni tersebut yang ada alat-alat mainan kanak-kanak di dalam rumah tersebut, diletakkan dekat ruang balkoni. 33, alat-alat mainan untuk
kanak-kanak di dalam rumah itu seperti gelongso dan juga kuda kayu ni yang diletakkan di balkoni. 34 bilik anak-anak angkat yang lain. Bilik pertama tadi tu, tempat tali dijumpai 35, gambar menunjukkan saksi yang sedang tunjukkan tali yang disimpan. Baik, Puan. Tadi Puan ada menyebut berkenaan balkoni. Boleh Puan, tadi Puan juga ada menyebut di dalam gambar 30, sebentar ya. Tadi terdahulu Puan ada mengatakan ciri-ciri konduk ini tidak mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya merujuk kepada gambar ini, boleh Puan tunjukkan yang mana Puan cadangkan tadi tiada ciri-ciri keselamatan. Okey. Saya merujuk kepada gambar nombor 15 dan 16. Kerana saya pernah menyuarakan kepada Siti Bainun Rujuk gambar apa? nombor 15 dan 16. Di mana bilik yang menempatkan anak-anak angkat Siti Bainun, Aida, Balkis, Yasmin, Bella, sekali untuk tidur bersama jiwa. Yang saya pernah menyuarakan bahawa katil yang disambungkan ini terlalu rapat ke dinding dan tingkap, yang saya khawatir Bella sindrom Down yang tidak mempunyai safety measures seperti orang normal, yang kita takut dia buka tingkap dan lalu terduduk di tebing atau jatuh. Tetapi Siti Bainun menyatakan perlu ada katil untuk tempatkan kesemua dia tidur di situlah. Kemudian saya merujuk kepada gambar di nombor 9 dan 10. Di laundry. Di sini ditempatkan barang-barang dapur dan juga barang bahan pencuci laundry. Di mana saya difahamkan selepas saya menjumpai Bella. Hearsay evidence, ya Arif. Boleh rephrase? Di mana? Di mana? Di mana saya difahamkan selepas saya menjumpai Bella, Bella tidur di situ. Difahamkan, Tuan. Saya diberitahu. Ya, it's hearsay. Semasa saya datang ke rumah itu, Bella keluar dari situ. Merujuk pada ciri-ciri keselamatan. Bentar. Teruskan. Ada bahan-bahan pencuci yang sangat bahaya. Diletakkan sangat rendah dan boleh dicapai. Bahan-bahan pencuci yang sangat Bahaya. bahaya Diletakkan rendah dan boleh dicapai dicapai di gambar nombor apa ni? oleh Bella dan kanak-kanak lain. Gambar 9 dan 10 tadi, Tuan. Gambar 9 dan 10. 9 dan 10 Ya. Seterusnya saya merujuk kepada gambar balkoni
bernombor 31 dan 32. Sebelum ni diletakkan meja, semasa saya datang sebelum ni diletakkan meja yang agak tinggi dengan kerusi high chair. Sebentar. Untuk dijadikan kawasan orang dewasa duduk dan tengok pemandangan. Saya menyuarakan yang letakkan kerusi dan meja sangat bahaya. Kerana meja dan high chair tu tinggi. Sebentar. Selain pada itu, memang di balkoni tiada pengawasan. Bella termasuk anak-anak lain untuk keluar masuk. Dan aktiviti mereka di situ hanya diawasi oleh kanak-kanak lain yang besar. Saya pernah menyuarakan yang amat bahaya biarkan kanak-kanak bermain di balkoni. Walaupun kakak-kakak boleh jaga. Siapa suarakan? Saya. Saya pernah suarakan. Amat bahaya biarkan kanak-kanak bermain di balkoni. Balkoni pun tak ada jaring. Saya pernah menegur Balkis yang mendukung Aryan dan bersandar di balkoni. Sebentar. Yang bersandar di balkoni. Saya cakap, kalau Aryan terlonjak, awak tak boleh nak pegang dia. Sebentar. Dengan izin Tuan Hakim, memandangkan kita akan pergi ke another farsa dan jam menunjukkan 1:05 dan ini adalah waktu untuk lunch, saya pohon untuk ditangguhkan sehingga 2:30. Guam? Tiada bantahan. Waktu untuk rehat je, kita kena bagi saksi untuk makan dan juga pihak pembelaan dan juga peguam-peguam juga TPR juga perlu untuk rehat. Kita taruh sebentar ya hingga dua suku Boleh Baik Tuan Hakim. Boleh Tuan. Dua suku Mahkamah tangguh hingga ke dua suku. Terima kasih Mahkamah tangguh. Terima kasih Tuan.